Dan jikalau ketinggalan makmum ketinggalan bukan. Dan jikalau ketinggalan makmum itu sebab hendak tamamkan Fatihahnya, dia nak baca juga Fatihah hingga rukuk imamnya, dan bangkit imamnya daripada rukuknya, atau ia rukuk serta imamnya tetapi belum lagi ia dapat tumakninah daripada dahulu daripada bangkit imam daripada rukuk. Apa nak buat? Orang ni baca Fatihah juga, sempat dengan imam tak sempat tumakninah. Tumakninah ni berhenti seketika. Itu mana tumakninah? Ali Pekah kata sekurangnya sekadar kita baca subhanallah, kita rukuk subhanallah, bangun, itu cukup dah. Belum lagi dapat tumakninah dahulu daripada bangkit imam daripada rukuk, dalam sekurang-kurang rukuk maka luputlah rakaat. Rakaat dia terlepas, maka adalah ia mengikut imamnya barang yang ada imam padanya, ikut peraturan imam salat, kemudian adalah ia datang tambah satu rakaat lagi, kemudian daripada salam imamnya. Imam bagi salam, assalamualaikum, kita tambah satu rakaat, sebab kita dah terlepas satu rakaat tadi. Ya, baik. Memang semak itu ni masalah. Kita tengok takat mana tadi, baris yang ke bawah. Imam ni ekspres, kita mula situ. Nak mula kat imam ekspres. Dan setengah daripadanya pula diberi hukum masbuk orang yang terjadi pada, tengok, zaman Syekh Daud ni 200 tahun dulu, kebanyakan daripada imam-imam masa tu ekspres dia. Kalau zaman kita ekspres tak pelik. Zaman turbo ni kan, oi, kereta kecil kancil tapi dia punya meter 220. Ini kapal terbang bukan kereta. Kilang kereta buat tak tahu apa, pakai letak situ je. Lepas tu bila orang repik mati. Baik, kita repik imam ni dipanggil imam repik laju ni. Bahawa mereka itu bersegera membaca qiraatnya, baca, dan tiada dapat makmum. Kemudian daripada berdiri qiyamnya, daripada sujud membaca Fatihah, tak sempat baca Fatihah dengan sempurna. Apa nak jadi? Dia bangun, imamnya sudah rukuk, ataupun nak rukuk, imam sudah rukuk, maka buatlah dengan kita bangun, imam rukuk. Nak buat macam mana? Maka wajib atas makmum itu ia rukuk bersama imam. Rukuk juga gitu, Allahu Akbar, kerana ia seperti orang masbuk dan didapatnya ia satu rakaat. Dia kira orang ni boleh juga rakaat, sebab imam tu terlalu cuai dalam jaga tugas dia. Dan jika terjadi seperti yang demikian itu pada tiap-tiap rakaat sekalipun, tiap rakaat masbuklah dia, maka boleh. Yang ini sesakan, yang ini jelas. Dan jikalau ketinggalan makmum itu sebab hendak sempurnakan Fatihah, dia nak juga baca Fatihah hingga rukuk imamnya, kita baca Fatihah, imam berukuk, dan bangkit imamnya daripada rukuknya, atau ia rukuk bersama imamnya tetapi belum lagi ia dapat tumakninah, kita rukuk Allahu Akbar, imam sami Allah liman hamidah, dahulu daripada bangkit imamnya daripada rukuk, dalam sekurang-kurang rukuk maka luputlah rakaatnya. Jadi kalau orang ni bertegah juga nak baca Fatihah sehingga tak sempat sekali dengan imam dalam rukuk, maka orang itu dikira luput Fatihah. Bila luput Fatihah, luput rakaatnya, maka adalah ia mengikut imamnya barang yang ada imam pada. Kita ikut je imam sujud semua sekali, tapi kita punya rakaat tadi terbatal, cancel rakaat. Mengikut imamnya apa yang ada padanya, kamu hendaklah dia tambah satu rakaat lagi, kemudian daripada salam imamnya, seperti yang disebut oleh Allamah Ali Syubramalisi, tambah satu rakaat, habis, tak sempat. Kalau tidak, diambil orang hukum masbuk tadi sama-sama ikut imam. Bermula yang sunat, tulis, ada peraturan bagi orang masbuk. Orang masbuk ni apa yang dia kena buat? Ali Syubramalisi ini
Orang Mesir dia ni, dilahirkan pada tahun 997, mati dia 1087 Hijriah. Meninggal dia pada tahun 1087. Dia kitab dia ni Hasyiah ala Nihayatul Muhtaj. Hasyiah ala Nihayatul Muhtaj. Habis. Ini sunat bagi orang yang masbuk. Apa dia kena buat? Bermula yang sunat bagi orang yang masbuk, bahawa jangan ia membimbangkan, jangan sibuk. Membimbangkan maknanya sibuk. Jangan dia sibuk dengan membaca zikir yang sunat. Jadi kita bila kita takbir Allahu Akbar, jangan duduk sibuk lagi baca wajah tu ilazi fatara samad. Tak ada dah. Terus alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi hendaklah ia kemudian daripada takbirnya membaca Fatihah saja, terus Fatihah. Melainkan bahawa sangka ia dapat membaca Fatihah serta zikir yang sunnah itu, kalau kita yakin sempat, sebab imam ni biasa dia baca panjang, maka bolehlah kita Al-Fatihah baca ni apa ni, Iftitah, lepas tu baru Fatihah. Kalau dia yakin, sangkaan dia yakin san dapat membaca Fatihah serta baca zikir yang sunat itu, maka hendaklah didatangkan zikir yang sunat kemudian dibaca Fatihah. Itu sesat. Kalau kita yakin, buatlah, sebab sunat tu cantik. Dan apabila rukuk imam dah rukuk, dan sebelum lagi membaca orang masbuk itu akan Fatihah, maka tiada ia menyibukkan diri, membimbang mana menyibukkan dirinya membaca sunat seperti dibacanya Fatihah, kemudian daripada takbir umpamanya. Maka hendaklah ia tinggalkan bacaannya dan wajib ia mengikut imamnya rukuk. Hal keadaannya wajib mengikut imamnya rukuk, maka ditanggung Fatihahnya atau setengahnya oleh imamnya. Ini faham ke tak? Nampak? Jadi kalau kita masuk, kita terus jangan baca benda yang sunat, baca Fatihah saja. Tiba-tiba imam rukuk, maka kita berhenti situ, rukuk sekali ke imam. Tak kira lah berapa ayat yang kita simpan. Jadi kalau kamu daripada takbir umpamanya, hendaklah dia tinggalkan bacaannya, jangan lagi baca Fatihah, dan wajib ia mengikut imamnya rukuk. Hal keadaannya wajib mengikut imamnya rukuk, maka ditanggung Fatihahnya. Alhamdulillah, ini dia panggil dalam kaedah kita belajar ada dalam dulu, makmum ini ditanggung oleh imam. Kesalahan makmum ditanggung oleh imam, bahkan Fatihah makmum ditanggung oleh imam. Kesalahan makmum imam tanggung, Fatihah makmum ditanggung oleh imam. Pasal itulah ada orang tanya soalan. Dia kata, menarik juga soalan dia. Dia kata orang makmum tahu kalau jadi makmum tu boleh pahala 27. Ada ke tidak hadis pahala jadi imam? Boleh berapa pahala? Penat juga kita nak jawab. Orang jadi imam berapa pahala dapat? Berapa pahala? Tak ada. Nabi kata siapa jadi imam boleh pahala sekian-sekian. Ke ada? Saya kata soalan dia ni menarik juga. Kita pun kena tengok dalil-dalil lain. Jawabnya, makmum imam ni menanggung semua hak makmum. Takkanlah kita nak suruh imam pikul yang tak baik je. Yang baik dia tak beri kepada imam. Yang baik beri tak? Beri, mana hei imam, aku sanggup duduk di belakangmu ni, bermakna aku sanggup beri pahala kepadamu. Jadi setiap orang di belakang imam tu, kita oleh kerana kita solat ikut imam, imam tu boleh pahala. Pasal itulah kalau kita nak jadi imam masjid besar-besar. Dia tu orang ramai, lagi banyak pahala dapat. Pergi sembahyang imam kat kampung, penduduk di kampung itu ada dekat 1000 orang. Sembahyang subuh ada 3 orang. Saya kata kampung apa ni? Terguk awal kampung ni. Bahaya betul. Sekarang ni dahsyat lah. Orang kalau nak kutip remah buat surau, banyak sekejap je tabung dapat. Tapi kalau nak kutip senarai, nak memenuhkan surau, berapa senarai boleh penuh? Berat. Tak seimbang. Nak kutip remah penuh tabung surau, cepat ke lambat? Paling cepat.
Nak kutip senarai memenuhkan surau, cepat ke lambat? Tak ada orang nak kutip. Tapi saya duk fikir, kata Abi ni tanya, duk fikir, kita dengan ahli qaryah kena MOU dengan dia. MOU macam mana? Kita kena buat sarai seorang-seorang. Pergi rumah dia, tuan, saya sudah lantik tuan secara resmi menjadi ahli surau kami dan mesti salat berjemaah bila ada di kampung. Tanda tangan. Tanda tangan. Saya ingat dia pergi sebab dia ada komitmen. Kita pun sekali-sekala tak dapat, banyak hari tak nampak, SMS lalu. Tuan ke mana? Kalau uzur kami ahli surau nak pergi ziarah. Kena buat sesuatu yang boleh menggerunkan dia tak pergi surau. Boleh kata tak? Dia kita punya cadangan. Imam kena buat. Sebab saya duduk dengan beberapa orang pegawai agama. Orang repot di kampung ni memang satu keluarga ni tak langsung tak pergi masjid. Tak pergi. Kalau hari Jumaat dia pergi akhir-akhir dekat orang nak salat. Saya kata PAJ, pegawai agama jajahan, kena tulis surat jemput dia pergi ke masjid satu keluarga. Jemput dia. VIP punya taraf. Meja bulat. Kita suruh dia makan ni keluarga dia, keluarga dia. Kemudian kita motivasi di situ. Cara dekat. Orang ni dia rasa dia bertanggungjawab dah. Nak pergi ke masjid. Ini cara masuk ni, nanti habis masuk kita masuk tempat masjid. Ya, kita tak ada orang tadi. Kan? Jadi jelas dah masalah imam tadi. Imam ni jangan cari hadis khas dia dapat. Dia jadi imam, orang belakang dia semua beri pahala pada dia secara automatik, online dia. Ini pelik. Macam kita dengan Nabi SAW. Sebab itulah Nabi dia tak payah hantar pahala pergi kat dia. Automatik kita baca Fatihah, automatik kita baca Quran, kita sedekah, kita bagi apa saja pun. Sebab apa? Ikut sunnah Nabi secara online, pahala pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok keterangan panjangnya dalam kitab kita, kelebihan 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas dah. Tak payah main post-post, tak payah. Habis. Masalah yang seterusnya. Dan adalah jika makmum yang masbuk itu lambat bacaannya. Yang tadi kita tertinggal tadi. Masuk lambat. Makmum masbuk ini lambat bacaannya, maka tiada wajib membaca akan barang yang lain daripada yang didapati di sini. Yang lain daripada ini. Tak wajib dia baca. Tak wajib baca hal lain, dia kena baca hal lain. Yang didapatnya, yang boleh dia dapat. Mana dia baca Fatihah setakat mana boleh dapat, dia pergi. Bersalah di sini, bersalahan pada barang yang telah terdahulu. Orang muafiq di sana, orang muafiq dia boleh teruskan bacaan sebab dia mari daripada awal. Tapi orang yang di sini, mana? Orang yang masbuk ini dimudahkan, maka patutlah dipeliharakan halnya, tiada yang lainnya. Bersalahan pada orang yang muafiq, intaha. Orang muafiq dia kena teruskan, tapi orang yang masbuk ada perbezaan hukumnya, dia diberi kelonggaran. Barang yang disebut akan dia masalah ini pada Fatihah dan memadailah didapat bacaan ini akan dia dan gugur daripada Fatihah ini, Fatihah itu, maka hukumkan seperti orang yang mendapat. Kemudian daripada takbir imamnya di dalam rukuk, wajib ia rukuk didapatnya. Maka orang masbuk itu wajib yang mengikut imamnya pada rukuknya, sama ada dapat membaca sesuatu daripada Fatihah atau tiada dapat sesuatu, dapatlah rakaatnya. Baik. Orang ini masuk, dia baca setakatnya dia sempat. Langsung tak ada Fatihah, langsung tak ada Fatihah. Gugur terus. Mana-mana yang dia dapat beberapa ayat, baca beberapa ayat, kemudian rukuk sekali dengan imam. Tak payah kita nak teruskan. Qaidul maudhu' express tak payah. Kita dapat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam pun Allahu akbar, kita pun Allahu akbar, tujuh sekali. Maka jika adalah masbuk tiada dapat baca Fatihah. Tengok. Orang masbuk tadi tak dapat baca Fatihah atau dapat setengahnya sahaja, maka ditanggung Fatihah itu oleh imamnya. Imam tanggung Fatihah.
Alhamdulillah. Dengan syarat jika ada imamnya mutatahhir, imamnya suci. Kalau imam tu tak sah sembahyang, dia macam dia nak panggil orang. Satu syarat. Syarat yang kedua, dan bukan pada rakaat yang lebih, seperti rakaat yang kelima. Imam ni naik sembahyang zuhur, terlupa naik rakaat yang kelima, kita baru masuk. Tak jadi dah, sebab rakaat tu bukan rakaat dah, lebih ekstra punya. Syarat yang ketiga, dan syarat yang ketiga, bahawa ia dapat rukuk itu tumakninah sebelum lagi ia bangkit imamnya sekurang-kurang rukuk. Kita sempat dengan imam Allahu Akbar dalam rukuk lagi sebelum imam bangkit. Kalau kita rukuk dia bangkit terus, maka ketika itu tak sempat lagi. Maka jika terkemudian ia sebab membaca Fatihah hingga bangkit imamnya kepalanya daripada rukuk, maka luputlah rakaatnya. Kita dah baca Fatihah sampai imam bangkit rukuk, habislah rakaat itu tak sempat. Dan jika masyghul, sibuk ia dengan membaca zikir yang sunat. Kita dah sibuk, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, terlupa pula. Orang nak rukuk. Wajib dibaca Fatihah kadar huruf membaca zikir yang sunat. Berapa patah kita baca tadi? Kalau imam rukuk kita kena baca juga Fatihah sekadar tu. Kerana nak qadha balik masa yang kita guna, patutnya diguna untuk Fatihah tapi kita guna untuk yang lain. Qadar huruf membaca zikir yang sunat yang membimbangkan dia, atau qadar masa diam jika ia diam. Kalau dia diam dia tak baca Allahu Akbar senyap, patut baru tengok. Dan hendaklah ia ijtihad tu maknanya ambil tempoh masa tu dia buat kajian. Berapa lama aku berhenti tadi, berapa ayat, berapa patah saya baca dalam masa. Ijtihad pada yang demikian itu dengan sekira-kira ghalib zannya, sangkaannya yang kuat, sama ada pada surah ini membaca daripada Fatihahnya suatu atau tiada, maka jika membaca ia akan pada yang wajib atas dan wajib ia rukuk. Atau apa tu? Wajib atasnya, kena tambahnya nun tu, jadikan 3 titik. Dalam kitab yang kita cetak ni betul dah. Yang wajib atasnya dan wajib ia rukuk serta dapatnya akan imamnya dalam rukuk dan dapat ia tumakninah dengan yakin, maka dapatlah akan rakaatnya. Baik, kita masuk imam dalam rukuk, kita sempat dengan dia dan kita yakin sebelum lagi imam angkat kepalanya daripada sekadar pada minimal rukuk, maka kita dapat lagi rakaat itu. Dan jika mengangkat oleh imamnya akan kepalanya daripada rukuk dan ia tamamlah bacaan Fatihah, dan ia tamamlah bacanya Fatihah atau tiada dapat akan makmum dalam rukuknya tumakninah sertanya pada rukuk, maka luputlah rakaatnya, maka hendaklah ia datangkan tambah lagi 1 rakaat lagi kemudian daripada salam imam. Kerana kita tersempat dengan tumakninah, tersempat dalam rukuk tadi, ataupun kita dah habis baca Fatihah sampai imam bangun, maka orang masuk ini kira terluput rakaat. Dan jika angkat imam akan kepalanya daripada rukuk, imam bangun daripada rukuk, padahal ia belum lagi sempurna lebih membaca Fatihahnya. Imam bangun dia dah baca Fatihah lagi, apa jadi? Maka lazimlah ia niat mufaraqah juga. Dia kena niat mufaraqah sebab lebih daripada berapa rukun itu. Dalam rukun lagi ni, maka hal di atas sekali lagi. Dan jika angkat imam akan kepalanya, imam dah bangun daripada rukuk,
padahal ia belum lagi sempurna membaca Fatihah, lebihan baca Fatihah. Lazimlah ia mufarakah, mesti dia kena mufarakah, niat mufarakah imam jua. Seperti barang yang diiktimad, yang diputuskan akan oleh Syekh Ibn Hajar di dalam kitabnya Al-Minhajul Qawim. Nama dia kena tambah alif lam, Al-Minhajul Qawim. Dia tulis ini betul tu tapi tak ada alif lam. Nama kitab Ibn Hajar. Syarah Ibn Hajar Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Dan Al-Khatib Asy-Syarbini, Khatib Syarbini ini dalam kitab dia Mughni Al-Muhtaj, dan Syekh Ar-Ramli di dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj. Betul nama bagi kitab tu. Nama-nama kitab tu. Kitab baru salah dia tulis ya baru, bukan ya ni nu. Nihayatul Muhtaj. Nihayatul Muhtaj. Dan menurut berlaku, jadi menurut Syekhul Islam, tanda kalau orang sebut Syekhul Islam dalam mazhab Syafi'i, siapa dia? Nama dia Zakaria bin Muhammad Al-Ansari. Kalau kata sebagaimana diputuskan oleh Syekhul Islam dalam mazhab Syafi'i, nama dia Zakaria Al-Ansari. Kalau dalam mazhab Hambali, Syekhul Islam nama dia Ahmad bin Abdul Halim. Jadi semua mazhab tu ada Syekhul Islam sendiri. Sebab itulah kalau kita baca Syekhul Islam ni, kena tengok mazhab mana. Mazhab Syafi'i orang lain. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari lahir pada tahun 823, meninggal pada tahun 926. Di antara kitabnya Asnal Maqalib, Manhajul Tulab, Fathul Wahab, banyak lagi. Syekhul Islam kata apa di sini? Bahawasanya ia tiada lazim mufarakah. Syekhul Islam kata tak lazim mufarakah. Ibn Hajar kata, Khatib Syarbini, semua orang lain tu kata kena mufarakah. Syekhul Islam kata tu. Dan boleh mengikut imamnya turun sujud, ditinggalkan rukuk, terus pergi sujud lagi. Maka mafhum dipahami kalam Syekhul Islam, makmum itu khiyar, boleh pilih antara niat mufarakah dan antara tinggalkan aturan sembahyang dirinya, dan dia mengikut akan imamnya turun sujud, dan telah cenderung, maknanya pandangannya telah pun macam sokong juga iktimaknya oleh Syekh Ibn Hajar pada dua syarat irsyad nama kita. Namanya Al-Imdad Syarhul Irsyad. Al-Imdad syarah pada irsyad yang disyarah oleh Ibn Hajar Al-Makki Al-Haytami. Bahawasanya Ibn Hajar kata adalah hubungkan orang yang ketinggalan dengan uzur, maka diuzurkan ketinggalannya itu hingga 3 rukun yang panjang-panjang. Ibn Hajar faham macam itu, kalau orang uzur diberi keuzuran. Dan telah dinakal dalam Tuhfatul Muhtaj daripada kebanyakan ulama, orang yang masbuk yang membimbangkan, yang menyibuk dengan membaca zikir yang sunat itu apabila rukun imamnya, dan lazim bahawa membaca akan qadar barang yang luput sebab baca yang sunat. Jadi kita cuba baca juga berapa ayat Quran Fatihah setakat mana yang kita baca yang sunat tadi. Tetapi hendaklah mengikut imamnya pada rukuknya. Katanya inilah yang dipilih. Yang dipilihnya boleh dia baca, tetapi telah merajihkan. Apa makna merajih ni? Merajihkan maknanya memilih cara yang kuat. Itu makna merajihkan. Merajihkan dia perhimpunan ulama mutaakhirin, maknanya memilih pandangan ini, menguatkan pandangan ini oleh sebagian ulama mutaakhirin, dan telah memanjangkan mereka itu pada mengambil istidlal baginya
bahawasanya kalam Syaikhaini siapa ni? Ibnu Hajar yang Rabi tadi menghukumkan dia hingga akhir barang yang ada padanya, dan adalah kalamnya yakni Syekh Ibnu Hajar itu seperti taradud. Taradud maknanya tak tetap. Taradud tidak satu ketetapan yang dibuat. Antara kata ini dan antara kata Syekhul Islam tadi dan antara barang yang terdahulu daripada Minhajul Qawim, dan cenderung ia kepadanya terlebih hampir intaha. Ini perbahasa dalam mazhab lah. Jadi yang kita ambil mana-mana tadi, sama ada kita teruskan ataupun kita niat nak mufarakah, itu dua pandangan yang sangat masyhur. Tatmim masalah, penyempurnaan kepada masalah yang kita bincangkan ini. Jika syak, dia syak, adakah ia ni orang muwafiq atau ia daripada orang masbuk? Saya ni muwafiq ke masbuk? Ini kita boleh jadi payah juga ni. Nak menentukan kita ni, status kita ni muwafiq ke masbuk, agak sukar. Maka berlaku pada tuhfatul muhtaj, hendaklah dia mengambil jalan ihtiyat. Apa makna ihtiyat? Jalan berhati-hati. Jalan berhati-hati. Maka hendaklah dia takhalluf. Bahasa Arab kata takhalluf. Bukan talakhuf dah. Takhalluf, buat lam yang pertama. Kalau kita yang ada lam dua kali tu buat takhalluf. Mengaji bagi kitab satu kita saja. Kerana mentamamkan Arab juga. Takhalluf maknanya dia kena menyalahi imamnya kerana nak menyempurnakan bacaan Fatihah, dan tiada dapat rakaatnya, dan dengan dia telah memfatwakannya oleh Syekhul Islam, dan di atasnya jikalau tiada sempurnakan Fatihahnya hingga berkendak imam itu turun pada sujud, maka tatkala itu adalah dia niat mufarakah, niat berpisah dengan imam, maka wajib tiada dikerjakan seperti demikian itu. Kalau dia tak buat niat mufarakah, maka batal sembahyangnya, seperti bandingnya barang yang telah disebut, dan yang i'timad Khatib Asy-Syarbini dan Syekh Ramli bahawasanya ia seperti orang muwafiq, diberi hukumnya hendaklah dia lakukan atas tertib sembahyang dirinya, dan didapat ia rakaatnya selama belum lagi imamnya terlebih daripada 3 rukun yang panjang-panjang. Dan dengan dia telah memfatwa oleh Syekh Ramli, dan yang zahir imdad cenderung kepadanya, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Karena itulah saya sebut awal-awal tadi bahawa dalam masalah ini kita tidak payah dulu menyusahkan kita. Kalau kita kata kenapa awak ikut macam ni, buat sistem jalan terus ni, kata tak apa, hak ni fatwa Syekh Ramli. Kalau kita ambil yang jadi masbuk tadi, kita kata orang ni fatwa Ibnu Hajar. Jadi dua-duanya, Ramli dengan Ibnu Hajar, dua-dua dalam mazhab Syafi'i belaka. Jadi sesalah tak batal salah kita, insya-Allah. Senang tak senang dia punya keputusan? Senanglah keputusannya. Kamu kena ingat dua nama, sama ada Ibnu Hajar ke Ramli. Lama orang kata Ibnu Ramli kau Ibnu Hajar, kita pun tak tahu mana satu pun. Jangan bertukar. Jadi alhamdulillah sesalah kita dalam masalah secara ringkaslah masalah kita ni. Iaitulah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa musalliyan wa musalliman ala afdalil makhluqat kullama dzakaraka adh-dhakirun wa kullama ghafala an dhikril ghafilun wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Telah selesai Fakir Daud bin Abdullah Al-Fadhani menterjemahkan risalah ini pada waktu asar hari Selasa 14 hari bulan Syawal pada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam 1259 di negeri Mekah Al-Musharrafah, syarrafaha Allah taala, amin. Jadi kata di Al-Anas, alhamdulillah selesailah kita juga mensyarahkan kita ini walaupun ringkas di Dewan Utama Syarahan di Masjid Negara ini pada pagi Sabtu 2 hari bulan Jumadil Akhir tahun 1434 bersamaan dengan 13 April tahun 2013. Jadi berapa jauh di antara kita dengan dia?
Coba tengok 1259. 1434 tolak 1259. Berapa kata tahu? Tak ingat tak? Coba kira dulu berapa kata tahu. Alhamdulillah, itulah jarak di antara kita dengan Syarah Utani. Jadi kita akan sebelum daripada kita pergi ke kitab lain, sebab saya tengok ada permintaan daripada para jemaah. Dia kata kita nak ulang kaji balik kitab ni daripada awal sampai ke akhir secara praktikal. Betul? Jadi dalam jalsah kita yang akan datang ni, insya-Allah kita buat kursus solat kat sini. Kita boleh buat tajuk kursus solat sempurna di Masjid Negara dalam masa 2 jam ni cukuplah secara ringkas. Kalau nak ambil yang panjang mungkin tak cukup masa. Ada soalan kita cuba jawab soalan. Ini soalan luar daripada masuk muafid, tak sempat nak masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selepas tawaf wada, bukan wida'. Tawaf wada tu, jadi masjid dia bagi duit kepada pencuci Masjid Haram. Dalam perjalanan ke hotel ada kesalahan. Sudah dia. Kalau salah macam mana? Kalau salah macam mana? Boleh balik bayar semula. Kenapa baru tanya? Patut tanya di muka. Masalah ini menjadi khilaf di kalangan ulama mutaakhirin. Mutaakhirin yang saya sebut di sini maksudnya ulama-ulama ni, ulama tabah haji. Sebab tabah haji putuskan bahawa orang yang tawaf wada yang ambil gambar, ambil gambar lepas tawaf dalam masjid, batal tawaf dia. Orang yang pergi bagi sedekah kepada orang dalam masjid, mencari sedekah, pun batal juga. Itu pandangan mereka. Alhamdulillah, kalau nak ikut ni batal lah tawaf. Mana kena bayar dam. Cuma perbahasan ni tak habis lagi. Itu saya sebut pandangan yang dikeluar secara resmi oleh ahli muzakarah dia. Tapi yang saya pandangnya dari cara lain. Yang pertama sekali, ada ke tawaf wada di dalam umrah ini wajib ke sunat? Ada di situ. Maknanya kalau termasuk dalam kategori wajib, maka hukumnya lain. Kalau kita kata dia sunat, bermakna hukumnya berbeza dengan yang wajib. Yang kedua. Yang ketiga, mana ada larangan sampai begitu? Bila lepas tawaf wada tu mesti berjalan, tak boleh tengok kiri kanan basuh sampai hotel. Sampai di hotel ada yang sedekah baru dia bagi. Jadi pasal itulah dalam muzakarah baru ni saya minta supaya ahli muzakarah pandang balik kepada keputusan itu, karena sangat tidak relevan dengan suasana yang ada hari ini. Dulu kalau kita ambil gambar, bergambar dengan polis dalam masjid, kan? Sekarang ni kalau kita ambil gambar, bukan kita ambil gambar, kita suruh polis tu ambil. Syekh, surah, foto. Oh, sengi harak tu ambil gambar apa? Batal pula. Jadi saya rasa kena semak balik lah keputusan itu. Tapi kalau saya lah, jawapan secara peribadi tidak menyanggah mana-mana fatwa, kita mengatakan tidak menjadi kesalahan, insya-Allah. Apakah hukum jika imam solat duduk kerana uzur dan makmum yang mengikut di belakangnya solat berdiri? Jadi di sini dibahas panjang oleh ulama, mengatakan kalaulah imam itu memang imam yang ratib, yang rasmi lah, yang kita nak tukar dia tak boleh, maka tidak menjadi kesalahan makmum ikut apa yang ada di belakang itu. Tapi ada juga hadis kata kalau imam duduk kena duduk semua. Ada di dalam hadis itu. Jadi
Dia kata itu dibahas panjang, jadi kita kata tidak menjadi kesalahan. Kalau perlu, contohnya dia solat di rumah dia, suami dia uzur macam yang perlu bagi dia itu, bolehlah kita buat sedemikian. Tapi kalau kita duduk di masjid, imam yang uzur bagi orang lain lah. Jadi imam kan lagi kan. Semasa solat Isya dalam masjid yang besar, imam terlupa baca tahiyat awal, terus bangun rakaat yang ketiga. Tetapi makmum kat sah belakang tepi masjid tak nampak imam, terus duduk kerana ingatkan duduk tahiyat awal. Bila imam takbir untuk rukuk, makmumnya bangun rakaat yang ketiga, apa tindakan makmum pada ketika itu? Yang ni kita jawab dah tadi. Dalam perkara yang keberapa jawapan tadi? Baru tak keluar dewan lagi, takkan terlupa dah. Jadi makmum yang tertidur dalam tahiyat awal, ingat, makmum yang tertidur dalam tahiyat awal atau makmum yang tak sedar tadi? Jawab. Apa jadi? Ramli kata apa? Orang ini dipanggil hukum muafiq, dia kena teruskan bacaan dia dan dia pergi. Ada yang kedua tadi, Ibn Hajar kata apa? Orang ini termasuk dalam hukum masbuh, dia bangun, dia terus ikut imam dia. Sebagai jalan keluar pada masalah masuk muafiq, bolehlah kita terus ambil kaul makmum tak wajib baca surah Fatihah seperti dalam mazhab lain? Hak ni pakai tak payah mengaji lah, senang dah. Kata kenapa? Saya ikut Hanafi dah, tak payah ikut apa-apa dah. Itu masalah, satu masalah yang ditimbulkan. Sebab walaupun dalam mazhab Hanafi yang mengatakan tidak baca Fatihah, tapi keselesaan dalam jiwa kita apabila kita tengok hadis yang menyebut tentang bacaan Fatihah tu, saya rasa ini satu perkara yang kita kena teliti juga. Jadi kita ambil dalam pendekatan sedemikian. Kalau terjadi juga, bolehlah kita kata salah kita ikut mazhab Hanafi yang terus tak baca Fatihah. Ini satu penyelesaian yang cukup mudah lah, cukup mudah, yang boleh kita hapus terus masuk muafiq tadi kan. Boleh ke dibuat salat hajat selepas salat asar? Macam mana saya nak jawab ni? Boleh ke tak boleh? Setelah kita belajar bin lama, boleh ke tak boleh? Kita salat pun kita dah khatam tadi. Ada ke waktu salat asar, selepas salat asar tu boleh dia salat sunat? Ada lagi? Jawabnya tidak ada kan? Jadi oleh kerana tidak ada, tak boleh nak buat benda tu. Kecuali salat yang bersebab. Salat bersebab. Apa sebab nak salat lepas asar? Sekarang ni baru berlaku huru-hara. Kau huru-hara lama dah. Kalau sekali sempat tu dengan banner-banner takkan lah, tak tahu waktu. Ada satu banner kat mana kita tengok, salat hajat lepas asar. Jangan buatlah macam ni. Masalah banyak kita ni. Nak belok agama tapi tak tahu agama, pun satu masalah. Ni masalah orang bagi duit, bagi sampul lah kita. Orang bagi sampul ambil je lah. Kecuali kita tahu duit dia tu duit haram, tak boleh ambil lah. Duit rasuah, duit riba, tak boleh ambil. Duit yang tidak rasuah, orang bagi sedekah, ambil. Benar doa iftitah wajib dibaca dengan Allahu Akbar, dan jika tidak dibaca demikian tak sah solat Nabi. Tak benar. Dalam doa iftitah berbagai-bagai riwayat yang ada. Banyak riwayat yang ada. Sekali dia baca wajah tu Allahu Akbar kabira, subhanakallahumma bihamdika. Banyak riwayat. Cuba tengok dalam kitab kita Perisai Muslim. Dalam Perisai Muslim tu macam-macam riwayat ada yang Nabi kita baca sebagai doa iftitah. Cuma oleh kerana kita hafal yang kita ingat kita hafal pakai tu lah. Dalam kitab Nihayatul Mu'tad, lepas kita baca atau imam baca waladdallin, ada hadis baca rabbighfirli. Soalannya macam mana kedua hadis ini? Tak, mana ada hadis macam tu? Yang ada hadisnya waladdallin amin. Tak ada rabbighfirli. Jadi rabbighfirli itu mungkin waktu lain. Dalam rukuk nanti ada. Dalam sujud ada. Tapi waktu kita waladdallin kita baca amin.
Ini banyak soalan tentang tawaf ni. Ni kita buat kursus haji lah pula kan. Dalam buat kursus haji. Jadi Alhamdulillah kalau ada lagi soalan yang berkaitan boleh tanya. Jadi saya bercadang lah, insya-Allah sambil kita bincang dengan ustaz-ustaz kita ni, Al-Fadhil, tuan-tuan imam. Kita nak baca kitab apa pula? Kita tengok Masjid Negara cadang kitab apa nanti, insya-Allah. Cuma bulan depan ni tak payah bawa kitab, bawa buku ya. Kau nak nota sekali. Nota kali kena bayar ke masjid. Jadi kita akan ulang kaji balik yang kita belajar daripada awal lagi, daripada awal salat sampai ke sudah. Masing-masing bawa sejadah maya sini. Kita bawa sejadah maya sini dah. Ada lagi soalan? Sila. Masa kita ada sikit lagi. Sebelum mari ustaz lain pula. Ya. Tulis. Saya ada satu PowerPoint ini yang saya tayang perbincangan khas tentang masbuk maaf ini, tapi cari tak buat. Tak ada banyak orang. Kalau tidak kita tayang, cantik juga. Ada soalan seterusnya. Selawat kepada Nabi sallallahu dalam tahiyat. Perlu ke tidak kita tambah Sayyidina Muhammad? Jadi kalau kita kekalkan bacaan yang sedia dalam riwayat itu, iaitulah yang terbaik kita kata. Sebab 8 orang mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, 8 orang mari tanya dan riwayat itu semuanya Nabi kita beri jawapan, tidak ada tambahan perkataan itu. Jadi sana kerana itulah kita anak kata kalau kekalkan yang sedia tu lebih orang panggil lebih aula, sebagaimana kata Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam syarah kepada kitab kita. Kalau lepas asar kita buat qada, salat qada boleh sebab hutang. Salat qada berbeza dengan salat sunat. Salat qada di mana-mana waktu pun boleh. Ini cerita kita yang kita tayang di nak tanya tentang duduk istirahat. Duduk istirahat ni ada duduk sebelum kita bangun daripada lepas pada kita tasyahud duduk antara sujud, lepas sujud yang kedua. Sebelum bangun itu kita duduk sekejap. Duduk sekejap, itu dia panggil duduk istirahat. Bagi rakaat yang pertama dan rakaat yang ketiga. Rakaat yang kedua tak ada istirahat, dia ada tasyahud awal, kan? Rakaat yang keempat pun tak ada juga. Tolong tenang kedudukan jari masa tasyahud, ada yang goyang-goyang masa baca jari. Jadi kita macam biasalah, kita jari kita ni kita tengok macam tu. Kemudian yang masalah bergerak itu ada 1.5 riwayat yang kata dia bergerak, dan pandangan ini dipegang oleh orang mazhab Maliki. Mazhab Maliki dia gerak, dia goyang. Jadi kalau kita tengok orang duduk goyang tu, janganlah kita duduk main, duduk perli dia pula, jangan. Takkanlah kita nak perli pandangan yang besar dari imam-imam yang besar, kan? Apakah kita masuk masjid, imam sudah rukuk, kita terus takbir dan ikut imam rukuk dan yakin sempat tumakninah. Tapi bila selesai solat, kawan sebelah kita kata tak ada tumakninah. Macam mana? Macam mana dia tahu kita tak ada tumakninah? Dia solat ke tidak? Itu masalah dia.
Dia kalau dia tak salat, boleh juga lah dia bagi pandangan. Tapi kalau dia salat juga, tiba-tiba dia boleh kata macam tu, kita pula pertikai hak dia tu. Awak salat ke tidak tadi? Keduk mati ke saya? Jadi kalau kita yakin apa yang kita buat tadi, selesailah masalah. Jangan duduk main. Kalau tidak timbul was-was sampai sudah tak habis-habis. Semasa solat ingin istiqamah dalam baca zikir 3 kali lepas solat berjemaah. Walaupun imam sedang baca doa berjamaah, makmum lain pandang lain macam pada kita. Jangan ikut makmum lain. Akaklah sikit orang baca. Kan saya dah ajar lah gitu. Kita belajar lah situ. Cara-cara nak zikir dengan tangan. Ingat? Kau tunggu bulan 4. Nak zikir dengan tangan macam ni ya kita buat. Kan Allah Taala beri pada kita ni jari. Berapa ruas ada? Ada 3 ruas, ada 4 stop. Tengok. 1, tengok sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi satu jari ada berapa? 7 bilang 7 tempat, 7 stesen. 7 kali 4 28 campur dengan, oleh kerana ibu ni pendek, kita buat 3 sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia jadi 5. 5 campur 28 33. Selesai lah. Jari 33 satu round. Alhamdulillah 33. Allah Akbar 33. Kalau nampak orang jenis lain macam, angkat lah. Habis bergeraklah kita ni. Kadang-kadang timbul fitnah dalam masyarakat, masalah juga. Kalau orang duduk zikir, kita duduk gini, dia kata warak sangat dia ni. Macam dia tu alim sangat. Macam-macamnya kata kita pening kepala di situ. Kan? Jangan bagi orang kata. Kita ni jangan timbulkan fitnah pada orang, dan jangan orang buat fitnah pada kita. Dua-dua tak boleh. Kita buat fitnah pada orang berbahaya, orang buat kepada kita pun bahaya. Jangan timbul fitnah. Sambil-sambil kita zikir, angkat tangan zikir kita, tak ada masalah. Orang pun tak kata apa gitu. Alhamdulillah. Yang penting sekali kita boleh berzikir mengikut peraturan istiadat yang kita buat. Baik. Boleh ke memberi zakat kepada anak tiri yang masih belajar dan tinggal serumah? Saya tak tahu anak tiri di bawah tanggungjawab siapa. Tanggungjawab tu tua bapak tiri ke tanggungjawab bapak dia? Itu kita kena tengok. Kalau tanggungjawab orang lain, maka tanggungjawab bapak dia, bapak tiri, tidak tanggungjawab bapak tiri. Bapak tiri itu orang lain. Bapak tiri kena tanggung mak dia je. Jadi tak jadi masalah lah, insya-Allah. Apa pandangan solat sunat fajar selepas solat subuh? Mohon penjelasan situasi bagaimana dibenarkan. Solat sunat fajar selepas subuh macam mana? Ya. Lepas mayat subuh solat fajar. Kau dia. Kelepas azan. Ya. Dia kalau orang setiap hari dia solat sunat fajar tak tinggal, tiba-tiba hari ni dia tertidur panjang. Penat sangat malam. Sampai mereka orang dah azan dah, kita bangun pergi masjid, orang dah fahamah nak salat sunat fajar tak dapat. Maka kita boleh qada terus lepas mayat subuh. Itu termasuk dalam qada sunat-sunat yang boleh diqadakan. Tapi kalau balik salat kat rumah lebih baik. Kalau orang tengok dia temak warung bagaimana pula dia ni mayat sunat lepas subuh. Ini banyak masalah timbul kan. Kita ni tak nak menimbulkan masalah. Kita ada ittifaq tadi. Saya tengok ramai orang masbuk bila imam dah rukuk dia nak habiskan juga Fatihah, imam dah sujud dia rukuk, akhir dia bagi salam sama imam, tak tambah rakaat. Jadi jawab ini satu kesalahan. Kita dah belajar panjang tadi, orang masbuk digugurkan Fatihah dia. Orang masbuk Fatihah digugur telah ditanggung oleh imam. Alhamdulillah, imam kita sanggup tanggung hak kita. Itulah di antara ni. Ambillah. InsyaAllah kita akan perbincangan kita yang datang. Mungkin kita boleh kaitkan sekali dengan apa yang kita belajar. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana lagi soalan yang belum tamat tu boleh tanya. Masa kita tak habis.
orang lain nak masuk pula.